Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita Kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sampai pada muka surat yang ke-31. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan semuanya aurat. Maka tahanlah olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Maka bahawa sesungguhnya perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan, maka bertanyalah baginya oleh ahlinya, ke mana engkau hendak pergi? Maka jawablah ia, aku hendak pergi melihat akan orang yang sakit, atau aku hendak mengikut akan jenazah. Maka sentiasalah perempuan itu menyesatkan oleh syaitan, sehinggalah mengeluarkan ia akan tangannya. Baik tuan-tuan yang saya hormati, hadis daripada riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat tuan-tuan dalam banyak penyataan hadis yang lain yang hampir sama dengan bermulanya perempuan semuanya aurat. Dibahaskan dengan panjang lebar tentang persoalan aurat di sini. Ada perkataan yang disebut sebagai aurah atau bahasa kita aurat. Ada yang disebut sebagai farjun. Ada yang disebut sebagai saw'ah. Faujun, saw'ah dan aurat. Tiga benda yang kita boleh kata berbeza. Boleh kata berbeza. Tetapi dengan sebab salah pengertian tentang aurat, maka orang pun menggambarkan Islam sebagai meletakkan perempuan sebagai alat simbol memuaskan nafsu. Dia kata orang perempuan dalam Islam ni sebagai alat pemuas nafsu saja. Sebab dia kata bermula semua perempuan itu adalah aurat. Dia faham aurat tu ialah benda yang perlu ditutup. Dua yang perlu ditutup. Bahagian atas dan bahagian bawah. Dada dan yang di antara dua kaki. Maka faham dia di antara dua kaki itu aurat, dada hak di atas tu aurat. Bila dia baca hadis ni, bermula perempuan itu semuanya adalah aurat, maka Islam suruh tutup melainkan muka dan pergelangan tangan sahaja. Maka mereka membuat satu pemahaman bahawa orang perempuan ni semuanya adalah kemaluan. Semuanya adalah faraj. Sebab itulah disuruh tutup daripada hujung rambut sampailah hujung kaki, tak nampak apa. Maka diburukkan Islam, mereka mengatakan bahawa Islam ni meletakkan orang perempuan sebagai pemuas nafsu. Berfikir menggunakan kemaluan. Sebab tu ditutup. Dia faham gitu. Dia menghina Islam dengan kata-kata bahawa bermula semua perempuan ini adalah aurat, dan mereka ni tak nak faham aurat tu apa. Maka mereka mengatakan orang Islam meletakkan seluruh perempuan itu ialah kemaluan. Kerana bagi mereka, aurat itu adalah kemaluan. Yang ni yang jadi orang duk hina Islam, menghina Al-Quran dan sebagainya. Baik, yang pertama, aurat. Aurat ialah sesuatu bahagian yang wajib ditutup, baik melibatkan orang perempuan ataupun melibatkan orang laki-laki. Bagi orang laki-laki, auratnya ialah daripada pusat sampai ke lutut.
bukan di antara pusat dan lutut. Bila dia faham di antara pusat dan lutut, maka dia pakai seluar dalam saja. Padahal dari pusat sampai ke lutut, itu aurat. Yang bila nampak itu mendatangkan aib. Kalau orang tanya aurat tu apa? Bila ditunjuk, bila ditengok, dia mendatangkan aib pada orang yang ditengok. Maka dia dipanggil aurat. Bagi laki-laki, yang mendatangkan aib pada dia bermula daripada pusat sampai ke lutut itu, kalau ditengok dia orang mendatangkan aib pada dia, maka perlu ditutup. Maka itu maksud aurat. Bukan aurat tu maksudnya kemaluan laki-laki tu. Bukan. Bukan kita orang lelaki ni, kalau orang tengok badan kita tak apa. Tapi kalau kita ni pakai seluar, nampak lurah punggung, malu kita. Sebab tu disuruh tutup, bermula daripada situ sampai ke situ. Bagi orang perempuan pula, keseluruhan tubuh dia kena tutup. Melainkan muka dan pergelangan tangan. Itu aurat. Kenapa? Sebab mendatangkan aib pada dia. Kalau orang tengok rambut, nanti malu dia. Kadang-kadang rambut kerinting. Kadang-kadang rambutnya botak. Kadang-kadang rambutnya beruban. Maka tutuplah. Kalau dia nampak tengkok, malu pada dia. Tutuplah tengkok. Nampak ketiak, malu pada dia. Maka tutuplah dia. Itu makna aurat. Menutup daripada dilihat. Supaya tidak memalukan dia. Perkataan aurat ini tuan-tuan banyak disebut di dalam Al-Quran. Umpamanya apa? Umpamanya ada yang memerintahkan anak, bila nak masuk bilik mak bapak, kena minta izin. Bila? Sebelum subuh. Minta izin dulu. Lagi, selepas tengah hari, waktu dia nak tidur, dia nak tanggal pakaian, dia nak tidur tengah hari hangat. Minta izin. Ataupun selepas dia, daripada sembahyang isyak, dia nak tidur apa semua tu, minta izin. 3 waktu ini ialah 3 waktu aurat. Bukan 3 waktu kemaluan. Beza tu. Aurat bagi dia. Satu aib pada dia. Sebab itu orang perempuan, orang laki-laki yang ada bilik tidur, ditutup pintunya. Ditutup langsirnya, letak dekat tingkap. Kenapa letak awak pasang langsir? Kenapa awak ada second layer untuk langsir? Satu langsir warna-warni, satu langsir warna putih itu untuk apa? Supaya orang tak nampak bilik saya, tempat tidur saya. Itu dipanggil apa? Aurat. Kadang-kadang kita bilik tidur, kita dengan isteri kita, kita tak suka orang lain masuk dalam bilik tidur kita. Tak suka masuk dalam bilik tidur itu dipanggil apa? Aurat. Bukan aurat di situ ialah di antara dua paha tu. Bukan. Aurat ialah sesuatu yang kita tutup supaya orang lain tak nampak pada dia. Supaya tak memalukan dia. Termasuklah saya katakan tadi, bilik tidur dia. Aurat pada dia. Kita tak suka orang masuk sewenang-wenangnya. Hatta anak kita sendiri pun. Aurat dia. Bukan bilik tidur tu kemaluan. Tidak. Dia merupakan satu privacy untuk orang yang dalam bilik tidur tu. Sebab tu ditutup dengan langsir dan sebagainya. Begitu juga dengan pakaian kita. Rambut kita adalah privacy kita. Tengkok kita adalah privacy. Ketiak kita privacy kita. Untuk siapa ini? Untuk suami kita. Itu nama dia aurat. Privacy untuk dia. Aib untuk dia. Yang kedua, dipanggil farjun. Ataupun furuj. Ada beberapa kali disebut oleh Allah di dalam Quran. Perkataan furuj. Umpamanya di dalam surah Al-Mu'minun. Li furujihim hafizun. Orang yang beriman, yang berjaya ialah orang yang menjaga kemaluan. Direct Allah sebut. Furuj. Ataupun bahasa kita, faraj. Faraj termasuk di dalam aurat. Aurat sebatang ni, sebatang badan tu aurat. Contoh dia. Faraj itu ialah kemaluan. Direct Allah sebut. Orang yang berjaya ialah orang beriman yang tidak berzina.
yang tidak melakukan perbuatan cemar dengan kemaluan dia. Illa ala ma malakat aymanihim, melainkan kepada isterinya, azwajihim, ataupun hamba-hamba yang dia miliki. Itu saja. Orang berjaya, orang yang tidak melakukan perbuatan sundal, berzina dan sebagainya. Yang ketiga dipanggil saw'ah. Dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ada sebut perkataan saw'atuhuma. Saw'ah maknanya asal daripada perkataan su', buruk. Saw'ah. Saw'ah merujuk kepada perbuatan yang menampakkan keburukan dia. Merujuk juga kepada faraj. Sebab bila Nabi Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang di dalam syurga tadi, maka terbukalah keburukannya, terbukalah buruknya, terbukalah su' ataupun saw'atuhuma. Jadi itulah perkataan yang melibatkan tubuh badan manusia, yang melibatkan aurat di dalam Al-Quran. Pertama, perkataan aurat. Yang kedua, perkataan faraj. Yang ketiga, perkataan saw'atuhuma. Baik. Balik kepada hadis yang kita baca ni. Bermula perempuan semuanya aurat. Bermula perempuan itu semuanya adalah aib pada dia. Privacy pada dia. Tak ada sewenang-wenang nak boleh pergi tengok pada orang. Nak keluar boleh, tutup. Bukan dia kata tak boleh keluar. Sebab tu dalam Islam dia membenarkan orang perempuan keluar. Dalam sejarah Asma binti Abu Bakar, dia keluar bekerja, membantu suaminya Zubair Al-Awwam bekerja sebagai seorang yang menjiruskan kebun kurma. Ambil air daripada telaga, duk siram pokok. Siapa yang siram ni? Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma? Kakak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bekerja. Dalam Islam ada orang perempuan yang bertugas sebagai jururawat, nurse. Dan mereka juga terlibat di dalam peperangan. Perang Badar mereka pergi, perang Uhud pun mereka pergi. Kalau kata perempuan langsung tak boleh keluar rumah, zaman Nabi tuan-tuan, dah ada dah perempuan yang keluar bekerja dan sebagainya. Habis tu di sini Ustaz dia kata, maka tahankanlah olehmu akan mereka itu di dalam rumah. Kalau kamu keluar dalam keadaan kamu tak menjaga privasi. Kamu keluar daripada rumah, kamu tak jaga hak-hak yang perlu kamu jaga. Kita tengok anak dara kita pakai skirt. Jangan bagi dia keluar, masuk rumah. Kita tengok anak dara kita keluar, pakai tudung, pakai jubah, pakai apa semua. Nak ke mana? Silakan. Itu maksud dia. Kalau dia tak jaga, seluruh badan dia ini hak yang perlu ditutup. Dan benda-benda itu bila tak ditutup, dia akan menimbulkan banyak fitnah. Ustaz, saya pakai seluar tau. Di mana fitnahnya? Memang tak fitnah, tapi seluar yang akak pakai tu ketat. Singlet pula, t-shirt pula singkat. Nampak bahagian belakang tu kak oi. Saya tutup tau. Kak kena faham aurat tu apa? Saya terlupa nak sebut tadi. Aurat ini termasuknya apa? Lenggang-lenggok. Aurat itu termasuk ialah gaya bercakap. Aurat itu juga termasuk di dalamnya ialah bau-bauan. Ini yang saya katakan tadi, aurat bukan yang di antara dua paha ataupun bahagian dada saja. Aurat tu luas. Saya pakai jubah lah Ustaz, saya tutup aurat. Tapi awak menari tegedek depan orang ramai. Awak masih mendedahkan aurat awak.
Ustaz faham tak? Saya pakai jubah tau. Saya pakai tudung. Di mana saya mendedahkan aurat? Bila awak menari terkinja-kinja di hadapan orang ramai, awak menari terkinja-kinja itulah aurat. Sebab apa dia kata dia tutup aurat? Dia perasan bahawa dia pakai menutup aurat tu dah tutup. Sedangkan aurat mempunyai makna yang luas, termasuklah tadi ialah cara berjalan. Kalau cara dia berjalan, walaupun dia pakai baju kurung, cara dia berjalan itu menarik perhatian orang, masih dikira tidak menutup aurat. Jadi tuan-tuan, saya harap faham ni makna aurat dia. Suara dia. Suara bagi mazhab kita Syafi'i, bermula suara ni bagi orang perempuan, taklah dikira aurat sepenuhnya. Tetapi bila dia menarik perhatian orang lain dengan suara dia, maka pada masa itu suara dia dah dikategorikan sebagai aurat. Tetapi kalau suara dia tidak dicantikkan, dia cikgu sekolah, memang kena menjerit di sekolah. Dia perniaga, makcik, sekilo rambutan berapa ringgit? Yang tu RM5. Hak baru tu RM8. Tak ada siapa nak steam dengan suara dia. Tak ada masalah apa. Tapi suara tu dicantikkan. Sampai orang nak syahwat dengan dia. Orang seronok dengan dia. Orang minat dengan dia. Yang itulah aurat. Termasuklah bau-bauan. Dia ada ketiak yang berbau. Katalah orang perempuan ni dia ada ketiak bau. Bila dia duduk dengan orang pening kepala. Tengok dia. Sakit kepala ni. Ketiak jenis apa tak? Maka dia pun ambil penyah bau. Dia sapu dekat ketiak dia, supaya bau dia itu tak menyusahkan orang. Itu bukannya aurat. Yang aurat tu apa? Dia sembuh minyak wangi, sampai orang pakak duk tengok dia. Itulah aurat pada dia. Jadi banyak tuan-tuan yang dikatakan aurat. Bukan bermakna bila kita dah tutup pakai elok-elok, dah sopan dah ustaz, saya dah tutup ustaz, saya dah pakai sarung lengan ustaz, sarung kaki saya dah pakai ustaz, saya dah pakai purdah ustaz, saya dah pakai face mask ustaz, saya dah tutup aurat ustaz. Tapi awak terkinja-kinja, awak menari-nari, tergedik-gedik, belum menutup aurat. Jadi kalau begitu, seorang suami, seorang ayah, seorang abang kata pada adik, kakak, anak dia, kalau macam ni yang keluar, duduk di rumah. Bukan makna perempuan tadi tak boleh keluar. Faham hadis ni. Kalau dia dah keluar elok-elok, pakai elok-elok, tak ada menimbulkan fitnah, silakan. Abang, suami dia tanya, nampak? Ke mana engkau hendak pergi? Suami dia tanya. Ni nak pergi mana ni? Saya nak tengok Kak Nap sakit. Bagus tak? Nak tengok Kak Nap sakit? Bagus. Cuba tengok isteri kita pakai lagu mana. Dia pakai kain belah, selendang letak atas kepala je, jambu itu keluar. Jangan pergi, duduk rumah. Ambil abang ni. Kak Nap tu kawan saya. Memang kawan hang. Tapi pakaian macam ni tak boleh. Abang, saya bukan pergi seronok abang, pergi tengok orang sakit. Kak Nap tu tahap 4 dah kanser dia. Tahap 10 pun tak wajib pergi tengok. Tapi tutup aurat tu wajib. Nak keluar, pakai elok-elok. Dia kata lagi, pak siapa hang nak pergi? Saya nak pergi ikut jenazah abang. Kalau hang pakai macam ni, tak payah duk ikut. Balik. Walaupun tujuan dia itu bagus. Walaupun tujuan dia itu bagus, nak tengok mayat, nak tengok orang sakit, bagus. Tetapi cara dia pakai tadi tak sempurna pada aurat. Balik, masuk. Abang tak izinkan. Berdosa abang. Tak izinkan cik pergi tengok Kak Nap. Aku lagi berdosa kalau izinkan hang pergi, hang menimbulkan masalah. Tok Imam hak baca Yasin kat Kak Nap tu pun berhenti baca, tengok hang, aku tak pergi. Inilah maksud hadis ni. Bukan dia tak bagi orang perempuan pergi tengok orang sakit. Bukan dia tak bagi orang perempuan tengok mayat. Maksud tu kena tengok daripada atas.
Maksud yang kata bermula perempuan semuanya aurat tu apa? Cara berjalan, cara pakai, cara melenggok, cara bercakap, cara berwangi, cara duduk, cara berjalan. Semuanya Islam jaga. Ini adalah hak privasi orang perempuan yang kena jaga sungguh. Satu. Dua, yang dia sebut tadi. Kalau niat baik sekalipun, tetapi pakaian tidak sesuai, perangai tidak sesuai, aurat tidak betul, jangan pergi. Duduk di rumah lagi selamat. Sebab kata dia, bila kamu keluar dalam keadaan macam tu, sentiasalah syaitan mengeluarkan tangan dia nak bagi rosak kamu. Dan nak menjadikan orang lain rosak tengok kamu. Itu maksud hadis ni. Aurat, faraj, sawah. Ingat tiga benda ni. Aurat lain, faraj lain, sawah hampir sama dengan faraj, tetapi digunakan di dalam Al-Quran menggambarkan sawah Nabi Adam dan sawah Siti Hawa. Maka disebut sebagai sawatuhuma, perkara yang memalukan mereka berdua, yang mereka kena ambil daun-daun daripada pokok dalam syurga untuk menutup sawatuhuma. Baik. Hadis pertama. Yang kedua. Dan sabdanya pula, tiada menuntut oleh perempuan dengan kerana Allah Ta'ala dengan seperti bahawa duduk ia di dalam rumahnya atau berbuat ibadat ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya. Ada tiga perkara yang orang perempuan kalau boleh buat tiga benda ni, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Pertama, duduk di dalam rumah dia. Sebab itu, orang perempuan Islam jaga. Bukan Islam kongkong. Kongkong lain, jaga lain. Umpamanya orang perempuan yang di dalam iddah. Iddah mati suami, iddah bercerai talak raj'i misalnya. Ada tempoh dia, 3 kali suci, ada yang 4 bulan 10 hari. Salah satunya ialah jangan keluar daripada rumah dia. Bukan setakat tak boleh keluar tanpa sebab yang tertentu. Katalah dia bercerai dengan suami dia, talak raj'i. Suami tak boleh suruh isteri keluar. Katalah suami isteri ni bercerai. Aku cerai hang, talak satu. Teng, 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 cerai. Ambil kain baju hang, berambus. Tak boleh. Buat apa saya nak berambus? Ni pun rumah saya. Kalau kau tak nak keluar, aku packing barang-barang kau. Dia ambil baju, buah dalam beg, lontar dekat halaman. Berambus perempuan tak guna. Tak boleh. Islam jaga dia. Hak privasi dia. Melainkan, kalau ada berlaku khianat, si curang, berlaku kecurangan yang melibatkan perceraian. Kenapa awak ceraikan dia? Saya balik kerja Ustaz, saya balik-balik, saya tengok isteri saya duduk atas katil dengan orang lain. Dia curang Ustaz. Saya tak sangka Ustaz, bila pergi mahkamah tanya berapa lama dah hang curang? 4 bulan dah Ustaz. Kalau yang tu, pergi dia suruh keluar, tak apa lah. Isteri kamu tak sampai tahap tu. Bergaduh hanya masalah tak bubuh belacan je. Yang sampai nak bercerai, siapa? Masalah-masalah macam ni, isteri ada hak dia. Okey, awak duduk di sini, mama duduk di sini, setengah orang sayang duduk di sini, setengah orang anja duduk di sini. Biar abang yang keluar dalam tempoh iddah. Itu hak dia. Bukan setakat 3 kali suci itu tuan-tuan, dia tak keluar pada rumah tu. Makan minum dia pun suami dia yang dah cerai tadi ni kena tanggung dia lagi. Dan pada masa dia dalam iddah tu, boleh dia berhias untuk suami dia yang dah cerai tadi ni. Mudah-mudahan berlaku balik, rujuk dan sebagainya. Bagi yang bercerai mati, suami mati, isteri duduk di situ,
maka tempat yang paling baik isteri menghabiskan iddah ialah tempat dia dengan suami dia. 4 bulan 10 hari. Duduk situ. Datang mak mertua pula, Nyonya Mansur dari Singapura. Dia kata, Sabariah, anak aku dah mati. Sekarang aku nak kamu kosongkan rumah ni. Kamu tak layak duduk di sini, suami kamu dah mati. Merambus. Haram pada mertua tu. Halau menantu dia keluar. Tu rumah dia. Dia kena habiskan iddah 4 bulan 10 hari di situ. Nanti para aid cerita lain. Ni cerita iddah dia di situ. Tak boleh dia kata, lehoi, laki hang dah mati. Hang pun dah tak jadi menantu aku dah. Hang balik tempat lain lah. Pergi balik rumah mak hang. Habiskan iddah di rumah mak hang. Tak boleh. Ataupun anak dia kata, mak, ayah dah mati mak. Saya pula kerja di Putrajaya. Mak mainlah duduk dengan saya mak. Mak dia kata tak boleh. Mak dalam iddah lagi. Lepas habis iddah, aku pergi rumah hampa. Tu mak duduk seorang macam mana? Hampa lah ambil cuti seorang sebulan. Sebulan anak nombor 1, sebulan anak nombor 2, sebulan anak nombor 3, sebulan anak nombor 4. Habis masalah. Saya tak boleh cuti mak. Bini hang lah cuti. Saya tak boleh cuti mak. Laki hang lah cuti. Teman mak. Tak boleh tiap-tiap hari, Sabtu Ahad balik jadi lah. Ni raya ni macam mana mak? Mak mainlah raya rumah saya mak. Raya pun aku tak boleh pergi rumah hang lah. Aku raya sini sudah. Aku dalam iddah lah. Nu sepupu mak menikah, dia faham mak tak pergi ke? Aku dalam iddah nak pergi sepupu kenuri siapa? Islam dia jaga sampai tahap macam tu. Untuk siapa? Untuk orang perempuan. Supaya dihormati. Bukannya untuk dikongkong. Maka tempat yang paling selesa untuk orang perempuan ialah rumah. Di rumah dia boleh buka tudung, di rumah dia boleh berkemban, di rumah dia boleh baca Quran dengan kuat. Dia puas hati. Dia nak baca Quran dalam masjid baca kuat, tok imam tengok. Qari'ah mana pula. Dia baca Quran dengan kuatnya, orang semua bukan tengok dia. Tapi dia boleh baca seorang-seorang di rumah dia. Siapa nak tengok? Dia baca telekung, pakai telekung lawa di belakang tu. Kawan dia pun duduk tegak. Habis-habis sembahyang bukan salam. Pegang telekung tu. Ni Siti Rafi'ah ke Siti Maimunah telekung. Dia tak ada privasi untuk dia. Sebab tu tempat yang paling bagus privasi dia untuk orang perempuan ialah rumah dia sendiri. Maka kita sebagai suami sediakan sebuah syurga di dalam dunia untuk isteri kita. Inilah nama dia nafkah. Supaya isteri rasa selesa. Ada privasi untuk dia, ada aurat untuk dia. Jangan sediakan rumah yang tak ada aurat. Isteri mengadu, dia kata, abang, boleh tak kita pindah rumah lain? Awak, adik abang tu duduk tengok cik. Cik ke dapur dia ikut buat belaga pergi ambil ayam kat cowai tu. Cik pergi ambil cowai, dia pun pergi ambil cowai juga. Cik nak pergi mandi, dia pun nak pergi lalu beli ayam juga. Tak selesa lah abang. 24 jam cik kena pakai tudung. Boleh abang cari rumah lain? Sewa pun tak apa abang. Janji kita ada rumah. Sting garden pun tak apa. Kalau abang tak dapat stinggan, kita duduk sting garden pun tak apa. Maka hak dia. Hak dia yang kita sebagai suami kena sediakan. Sebab tu rumah tu aurat pada dia. Dia senang nak semayang. Cuma tengok Kak Leha. Keluar-keluar pada beli ayam pakai kain tola. Di rumah dia peduli apa? Saat lagi nak semayang, pergi ambil kain telekung. Sementara nak pakai kain, nak pakai baju telekung tu, dia pakai kain telekung dulu. Kain telekung tak di dada. Lepas tu baru dia pakai baju telekung, kain telekung. Cuba buat macam tu di masjid. Buka apa semua lu, bentang dada pakai kain telekung. Sementara nak pakai hak kepala tu. Tak mengamuk semua orang. Tempat yang paling aurat pada dia adalah rumah. Sebab tu dia sebut dalam hadis ni. Duduk dalam rumah, kamu seronok buat ibadat. Tak ada siapa nak kacau kita. Tu yang pertama.
Yang kedua, berbuat ibadat dalam rumah tadi. Dan yang kedua tadi, mengikut arahan suaminya. Taat kepada suami dia. Masya Allah, lapang. Lapang hidup bagi seorang perempuan bila dia dapat rumah yang seumpama syurga pada dia. Lapang hidup dia bagi seorang perempuan bila duduk dalam rumah, dia dapat berbuat ibadat dalam rumah dia. Dan lapang bagi seorang perempuan ialah bila dia taat kepada suami dia. Senang. Tapi bila dia bantah suami dia, maka bermula saat bantah itu, bermulalah saat untuk konfrontasi dalam rumah. Nak jadi kontroversi dalam rumah bila bantah. Saat lagi mak abang nak datang, buatlah bihun sup ke, cakutiau ke. Mak abang je datang. Mak cek, dia nak mula. Start daripada tu mula. Dengar pula dengan adik ipar. Mak, tadi abang suruh kok buat cutiau lah apa bihun sup. Menjawab mak Menantu mak tu menjawab. Dia kata mak nak mai, mak dia tak mai. Dia start. Itulah mak kalau menantu tu orang luar juga. Adik tu tak menikah lagi, duk hasut mak dia. Cuba isteri jawab, "Lehau petang ni mak mai. Tengoklah apa-apa bihun sup ke, cak kutiau ke, kutiau hang buatlah, mak suka kutiau, baik abang. Tapi bihun tak ada, abang pergi beli tak? Kutiau pun tak ada, abang pergi beli tak?" Itulah suami. Ni bihun, ni ayam, ni dia punya perencah sup, ni dia daun sup, tolong buat sup je, petang ni mak mai. Isteri tak bantah. Ni kuitiau, ni daging, ni udang, hang buat cak kuitiau, mak nak mai petang ni, abang beli dah. Ni RM10 upah masak. Lagi dia tak bantah tuan. Yang banyak sekarang ni kita menjadi pengarah. Pengarah amat nispu ni masalah. Mak nak mai petang ni, buat apa tengok, kuitiau apa ke. Kuitiau tak ada, daging tak ada. Tu macam mana dia tak bantah kita? Sebelum isteri bantah kita tu, cuba tengok order kita macam mana. Cuba bagi penerangan yang jelas, bagi arahan yang jelas, sebab yang jelas, cara yang cakap yang betul, sediakan kelengkapan yang cukup. Tak ada siapa isteri nak bantah, melainkan isteri tu memang jahat. Cara kita nak order tu pun kadang-kadang tak kena. Oi, yang jual ayak oi. Hui. Oi. Mi ayak oi. Cuba minta. Mama, dahaga. Tu cara minta. Bukannya susah. Mama ni kalau buat ayak amboi, kalah nasi kandar maju. Steko dia buat kat kita. Jadi abang-abang kita ni sebagai suami, faham betul-betul hadis ni. Nak membolehkan dia selesa dalam rumah, nak membolehkan dia buat ibadat dalam rumah, nak membolehkan dia taat kepada kita, kita sediakan kelengkapan, kita sediakan perwatakan yang terbaik untuk dia hormat kepada kita. Baik, dan adalah Nabi SAW bersabda. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab, yang ini bukan sabdaan Nabi, ini adalah kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar di antara segala lelaki, padahal memandang ia kepada mereka itu dan memandang lelaki itu kepadanya. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, ada satu perkataan yang orang Melayu pakai, ghairah. Ghairah. Kamu ni kenapa? Saya kena tangkap. Saya melakukan tarian menggairahkan. Di mana? Kelab malam. Tengah saya duduk menari, penguasa tangkap. Berpakaian menggairahkan. Orang Melayu faham, gairah tu bila tengok kita jadi syok.
Bila kita tengok dia, kita jadi naik syahwat. Itu ghairah. Perkataan bahasa Arab ialah ghirah nama dia. Yang membawa maksud ialah cemburu. Allah ni cemburu. Cemburu Allah pada kita bila kita buat jahat. Itu kata-kata daripada Nabi SAW. Ini kata-kata daripada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Kamu ni tak rasa cemburu ke? Bukan dia tanya, kamu ni tak rasa ghairah ke? Bukan. Kamu ni tak rasa ghirah ke? Kamu tak rasa jealous ke? Gitu. Apa dia? Dan tiadakah kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya keluar di antara segala lelaki? Perasaan cemburu. Maka tak nak bagi orang tengok isteri kamu, tutup. Itu alasan dia. Sebab tu orang-orang setengah negara tuan-tuan cemburu. Dulu saya sekali tu, saya pergi ceramah di Syria. Buat makan nasi kedai Arab. Saya tengok satu orang tua bawa satu anak dara dia. Kita orang lelaki-lelaki ni bila tengok terkejut. Oi, kemas ni. Orang Arab. Bukan dia tu cikgu kemas. Anda faham tak faham sudah. Oi, sahabat saya, siku dia. Dia kata jangan tengok. Tu lelaki dia. Oh, ya. Tua. Sini memang lelaki tua, bini muda. Oh, gitu. Sebab hantaran mahal. Nak belanja tu komang-komang ada 100,000 baru boleh menikah. Oh, saya kata kami di Malaysia 100,000 dapat 4. Sini seorang pun tak cukup. Jadi nak dapat duit yang begitu banyak, makan masa lama. Kereta kena sedia, rumah kena sedia, pembantu rumah kena sedia. Nak sedia benda tu cukup bila dah tua, baru boleh menikah. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni, anak muda, 18 tahun nikah. Umur 20, dapat anak. Mai puak-puak sana tuan-tuan, umur 50 baru menikah. Masya Allah. Pantang dah. Serupa tuan-tuan pi Yaman, saya ada pisau kat pinggang. Tuan-tuan tengok isteri dia, hei, dia jegik mata kata. Depa ghirah cemburu. Maka dia tak nak bagi orang tengok isteri dia. Apa dia buat? Dia tutup habis. Tak nampak apa dengan mata pun tutup, ada net je. Supaya orang tak tengok dah. Tu style depa. Kamu tak nak bagi orang tengok isteri kamu, tutup. Sebab bila berjalan depan orang, siapa pun akan tengok. Dia kena tengok larak kita, nak pejam mata kita, bukan kasih selamat, buta. Sebab tu dia suruh tutup. Cemburu. Maka dia kata, kamu tak cemburu ke? Isteri kamu keluar berjalan. Isteri kamu duduk di tengah-tengah lelaki. Duk pakai menjolok mata. Tadi saya baca satu artikel, satu pelakon perempuan. Saya dah temu ramah dah dia ni. Saya temu ramah dah. Dia berhenti berlakon. Sekarang dia ada kebun, kolam ikan, kebun sayur dengan suami dia. Saya tanya, Kak dah tak berlakon sekarang, Kak? Bila saya sebut, Kak dah tak berlakon sekarang. Dia terus teriak. Ustaz, janganlah tanya saya, dah tak mau ingat dah Ustaz. Saya tak mau ingat. Tak mau Ustaz. Saya berdosa, saya takut. Tadi saya baca artikel pasal dia. Bila orang tanya dia, dah tak nak kembali kah ke dunia lakonan? Apa dia jawab? Saya dah nak reput. Saya tak mau ingat lagi benda tu. Tak lama lagi saya ni nak mati dah. Badan pun nak jadi reput. Apa lagi yang saya nak buat? Dulu waktu berlakon pakaian ni Tapi bila dah taubat tuan-tuan, langsung dia tak mau ingat dah dunia lakonan. Memang dia stop terus. Masya Allah, subhanallah.
Tetapi berapa ramai lagi yang suami-suami yang membiarkan isteri mereka dipegang, dicium, didakap, dipeluk. Sayyidina Ali tanya pada kita, hang tak jealous ke? Beribu orang tengok isteri hang menari, pakai pula pakaian ketat, nampak bentuk badan, hang tak jealous ke? Allah Ta'ala bagi perempuan tu pada kamu. Allah Ta'ala izinkan dia duduk dengan kamu. Khas untuk kamu saja. Yang kamu duduk share bagi orang tengok tu buat siapa? Kamu tak jealous ke? Ni soalan itu. Tapi Ustaz, isteri saya perlu bekerja. Tutup aurat, kerjalah. Dan saya katakan tadi, tutup aurat bukan setakat tutup pada pakaian, pergerakan, perjalanan, perwatakan, wangian dan sebagainya. Pilah kerja. Tak salah isteri bekerja, tak salah. Tetapi tolong ikut aurat dia tadi. Dan saya jelaskan tadi, aurat bukan semata-mata aurat. Aurat macam-macam. Silakan. Tapi dah nak buat macam mana? Ustaz pun faham, tempat kerja dia tak boleh tutup. Ustaz pun faham, kemahiran isteri saya menyanyi. Kalau dia tak menyanyi, apa dia boleh buat? Ustaz pun faham, kemahiran isteri saya ni yang ni saja. Kalau dia tak berlakon, macam mana dia nak cari makan? Ada berjuta-juta manusia yang cari makan tanpa jadi penyanyi. Hidup sampai sekarang. Ada berbilion manusia yang bekerja tidak sebagai pelakon. Hidup sampai sekarang. Kenapa kamu kata isteri kamu akan mati kalau tak bekerja sebagai penyanyi dan pelakon yang mendedahkan aurat? Masya Allah. Subhanallah. Dan warid daripada Nabi SAW bersabda ia. Okey. Meminta ampun bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya. Oleh segala burung yang terbang pada hawa dan segala ikan yang berada di dalam air. Saya ada baca tuan-tuan tentang ikan. Ada satu orang tak tahulah dia ni 3 suku ke apa tak. Dia kata kita tak payahlah makan ikan. Sebab ikan itulah yang duk minta ampun pada kita. Kalau ikan tu dah mati kena tangkap, siapa nak minta ampun? Astaghfirullahalazim. Tu yang saya kata tadi 3 suku tuan. Ingat ikan ni macam hang ke? Sekali beranak seorang, sekali beranak 2 orang. Ikan sekali bertelok, sekali menetas tu dia anak dia berselerak. Dan laut tu pula berapa kali lipat daripada keluasan bumi. Takkan habis ikan tu dimakan. Takkan habis dan takkan pupus ikan itu. Ada ya. Baik ikan temenung, ikan senyum, ikan melengung, semuanya ada. Takkan habis. Ini keajaiban yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang kedua, tak terkira banyak dah. Tuan-tuan jangan duk kata pula, kita telah buat kiraan ikan di sekitar Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Kita telah buat kajian berjumlah hampir 3 bilion. So kita mempunyai stok makanan yang banyak. Hang siapa nak kira 3 bilion? Astaghfirullahalazim. Yang kedua disebut di situ burung. Burung hak duk terbang. Yang duk terbang di angin. Kadang-kadang kita duk berjalan, dia berak atas kita. Celaka punya burung. Dia bukan ada toilet kat atas. Dia bukan ada tanda awam, dia belasah dia binatang. Tapi jangan lupa, burung tu duk minta ampun pada kita. Nabi sebut orang perempuan yang taat pada suami dia, apa kelebihan dia? Abang, hari Sabtu ni saya minta izin nak balik kampung. Sebab mak kata dia nak buat kenduri akikah pada anak Kak Long. Boleh abang lah? Suami kata, kan hari tu cuti Taipusam kita dah balik. Raya Cina sebelum tu pun dah balik dah. Takkan nak balik lagi minggu ni. Itulah, minggu tu tak buat akikah, minggu ni baru nak buat.
Dia kata jauh leha weh. Kita duduk Perlis, mereka duduk Johor. Jauh. Kos berapa? Lah ambil duit, pikirin bagi kat mak. Dah suruh tolong buat kenduri tumpang. Jadi abang tak izin lah. Abang tak dapat beri kebenaran. Sebab minggu ni kita nak tengok anak kita outing. Lagipun kita dah balik 2 minggu berturut-turut. Abang tak dapatlah izinkan. Baiklah abang, nanti saya telefon mak. Saya masuklah RM100 sedekah. Dekat Kak Long. Sudah. Ikan minta ampun kat dia. Burung minta ampun kat isteri tu. Dan mak tu pun faham lah. Oh, tak apa, mak saja habak kat hang, aku hang nak mai. Kak Long hang lah tanya kalau hang boleh balik. Tu mak pun habak kat dia, minggu kemarin balik dah. Minggu kemarin dulu pun balik dah. Tak apa, tak balik tak apalah. Dah laki hang tak bagi nak kata apa, hang pesan kat laki hang, menantu bodoh. Mak pun jahat juga lah. Patut mak ni bersyukurlah dapat anak yang jadi anak solehah. Alhamdulillah ya Allah. Aku berjaya didik anak aku dengan izinmu ya Allah. Menjadi seorang isteri yang taat pada suaminya ya Allah. Syukur pada Allah. Kan senang hidup. Mereka tak faham lah. Mak, Kak Angah balik tak? Dia kata laki dia tak bagi. Dah kata dah agak dah. Nampak tak? Kenuri dia dulu cek pi mak oi. Kenuri anak cek dia tak mai. Gaduh pula dah. Pasal apa dia tak boleh balik mak? Laki dia tak bagi. Dah agak dah. Semua pegang pada hadis senang. Tak kalau adik hang balik, adik perempuan hang tu sembelih kambing ke? Tak. Dia kan yang masak kurma tu? Tak. Dia kan yang basuh pinggan tu? Tak. Semua caterer tu dia balik buat apa? Yang tukang sembelih caterer, yang tukang masak caterer, yang tukang hidang caterer. Hang ngangah baca doa pun tu imam, bukan adik hang baca doa. Tak payah balik pun tak apa lah. Lain kalau adik perempuan nak balik tu, dia lah nak buat doa lah, dia lah nak ikat kambing dah, nak sembelih, nak siang, nak lapar lah. Betul lah. Ni dia balik pun buat menyemak katil ni, buat apa? Malah adik yang taat pada suami dia tadi, burung yang terbang pada angin mendoakan dia. Ikan yang duduk dalam air mendoakan dia. Lebih daripada itu, segala malaikat yang ada pada langit dan matahari dan bulan, selama mana isteri tadi berada dalam keredaan suaminya. Subhanallah. Ikan, burung, malaikat, matahari, bulan. Masya Allah. Mendoakan mereka selama mana mendapat keredaan suaminya. Subhanallah. Untungnya jadi orang perempuan. Malaikat doa kat kak. Untung jadi orang perempuan yang solehah. Matahari dan bulan mendoakan kita. Kita ni orang jantan. Siapa nak doa kat kita? Orang perempuan, isteri kita, burung mendoa kat dia. Jika mendapat keredaan suaminya. Dengar tu seronok. Burung, ikan, malaikat, matahari, bulan. Doa pada kita. Dengar tu seronok. Nak dapatkan doa ni punca daripada apa? Bila taat pada suami dia. Oh, yang tu yang berat. Yang tu yang berat tu. Sebab tu upah dia pun hebat. Balasan dia pun hebat. Pasal apa hebat? Sebab nak dapat benda tu susah. Taat pada suami. Tak susah Ustaz. Kak Leha ni dengan Abang Mak tu. Tak pernah bantah Ustaz. Tak ada susah tak mana lah. Tak mana susah tak tahu. Dia hari tu dia minta masak nasi lemak. 2 periuk Kak Ha buat tak ada apa lah. Dia suruh Kak Ha serika baju dia. Sampai ke stokin Kak Ha serika. Tak ada susah apa lah. Stokin dia Kak Ha serika. Pasal dia tak buat hai. Cuba suami Kak Ha balik pada Siam. Pak mentua pun teman sekali pula pergi akad nikah sana. Kak Ha nak serika stoking ke Kak Ha nak serika laki Kak Ha? Dia serika habis tengah belakang sama Allah lah.
Dia akan datang kesusahan, dia akan datang ujian. Bila dapat susah, baru tahu solehah. Setakat solehah, siapa boleh boh? Nama pun solehah. Laki bagi belanja sebulan 5,000, nak apa? Kad kredit 2. Kereta sebuah. Rumah 4 bilik air. Nak apa? Peti air penuh makanan. Beras sampai ke bumbung tu. Duk gantung. Oh, dia kata solehah senang. Buat isteri hang masuk penjara. Suami kena tangkap. Suami masuk penjara. 5 tahun dalam penjara. Dia pula duk kerja di ofis. Sebulan okey, 2 bulan okey, 4 bulan okey, 5 bulan laki-laki pergi ajak dia. You malam ni free tak? I bukan ada suami I dalam penjara. Kenapa? Sajalah nak ajak you makan shell out. Kat mana? Kat depan tu. Kedai tu. Bukan dah tutup ke? Kalau shell out tutup, kita pergi Petronas out. Apa masalah ada? Petron out pun ada, bukan shell out saja tadi. Boleh juga. Sudah tuan-tuan. Suami duduk dalam penjara, dia pergi duduk keluar makan. Malam esok you free tak? Kita tengok wayang. Cabaran akan sampai. Mai kawan pula hasut hang minta je cerai laki hang tu kan yang bagus. Misal dia dah masuk penjara dalam menyusahkan hang je. Hang duk taat pada dia apa hang dapat? Kita duk baca dah, duk taat ni dapat hak 5 ni. Tapi hak tak mengaji hang dapat apa? Dia tak tahu hak malaikat minta ampun pada dia, malaikat ni minta murah rezeki pada dia. Mana kita tahu malaikat doa apa? Sebab itu nak tahu solehah ataupun tak solehah bukan sekarang. Sekarang memang dapat suami baik. Suami bawa pergi mengaji, suami bawa pergi masjid, suami bagi makan cukup. Memang isteri tu akan taat lah. Dia akan jadi tak taat, cabaran pada dia bila suami tak bagi nafkah. Suami saya pun tak bagi nafkah kat saya, buat apa saya taat pada dia? Suami saya pun tak semayang. Dia dengan Tuhan suruh apa, dia dengan saya, dia suruh saya taat pada dia. Dia dengan Tuhan pun dia tak semayang. Dia pun tak taat, dia suruh saya taat. Itulah cabaran dia. Jadi akak-akak jangan duk perasan baik sangat. Kak baik, kak tak nak lawan laki kak tak nak bantah dia. Memang laki kak baik. Tengok perempuan pun takut. Bukan kata tengok perempuan takut, tengok pondan pun takut. Punya baik punya lelaki ni. Dia nak tahu isteri ni solehah ataupun tidak, tunggu suami tadi ada masalah. Berapa ramai yang berubah jadi jahat bila suami dia berjahat. Dengan alasan, kalau suami saya buat jahat, saya pun boleh buat jahat. Ni dia tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, aurat bukan setakat tutup dengan tudung. Dia buka aib suami dia, buat live lagi tuan-tuan. Satu dunia tahu suami dia buruk, belum tutup aurat. Pasal apa hang yang buka aib suami hang? Nak jadi perempuan solehah bukan sekadar bertudung, berhijrah. Belum. Baik, kemudian. Dan di mana-mana perempuan yang derhaka ia akan suaminya, maka atasnya laknat Allah, laknat segala malaikat dan laknat segala manusia sekaliannya. Dia lawan pula. Ustaz, macam mana contoh derhaka tu Ustaz? Tuan-tuan ingat derhaka ni pergi ambil gunting, pergi potong kan? Derhaka ni tuan-tuan ingat pergi tikam dengan pisau kan? Suami pegang tangan isteri, duk tengok televisyen. Peganglah tangan, sajalah nak manja. Isteri tarik tangan. Isteri pula Hindustan punya orang. Cura merayat, dia kata. Oi.
Lepaskan tangan saya dalam bahasa Melayu kita. Amboi, abang nak pegang pun tak bagi. Tak payahlah manja-manja. Mengenang ada nak pegang-pegang. Orang nak minta beli rantai pun tak bagi, nak pegang-pegang. Cukuplah dikira derhaka dah. Tak bagi pegang. Lagi? Kata-kata. Cukuplah dikira derhaka. Abang selama ni adakah abang jaga saya? Selama ni adakah abang jaga saya? Saya minta barang-barang, adakah abang belikan pada saya? Tak ada kan? Tak ada kan? Dia buat mata jegi pula entah ni. Suami kata, dulu pinggang kamu berapa? Saiz berapa? 24. Sekarang berapa saiz? 42. Pasal apa jadi besar kat pinggang? Pasal makan. Siapa beli beras? Siapa beli ikan? Saya tahulah abang yang belikan. Tadi kamu cakap selama ni abang tak pernah beli apa kat saya. Kamu pun bohong. Derhaka dah tuan-tuan. Hanya dengan satu permintaan suami tak tunaikan. Isteri kata pada suami dia, abang memang selama ni memang tak jaga saya. Habis amalan seorang perempuan. Derhaka dah. Bayangkan tuan-tuan, hak lain-lain lagi. Dan saya kata tadi, orang perempuan ni 99.9999% setuju dengan Islam. Yang paling mencabar kepersetujuan dia itu, bab menikah dua. Yang tu, tuan-tuan. Hajah ke, haji ke, ustazah ke, tudung labuh ke, tudung singkat ke, mai menikah dua ni tak setuju. Yang tu hak jadi rosak. Sampai jadi syirik. Tak nak bagi lelaki menikah lain. Jumpa dengan satu orang. Ni semalam. Main jumpa saya malam tadi ni. Isteri dia jamu ayak kat dia. Dia minum. Minum-minum sangkut dekat gigi. Bawa keluar. Menatang apa ni? Warna hitam, bulu pun tak. Rupa-rupanya tuan-tuan, kulit babi hutan. Siapa buat? Isteri sendiri. Pasal apa? Tak nak bagi suami menikah lain. Siapa buat? Satu bomo bukan Islam. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Hak lain-lain, bab puasa. Tadi isteri kita puasa. Mai hari Khamis besok dia puasa. Mai Ramadan tentu dah lah. Mai semayang. Isteri kita paling rajin pakai telekung. Kita semayang pakai baju Melayu kain pelikat. Orang perempuan telekung. Mengandung mu semayang. Orang perempuan kita paling rajin sedekah. Sat-sat sedekah, sat-sat sedekah. Cuba tuan-tuan tengok. Yang banyak pakai cincin, yang tasbih itu laki perempuan. Ni abang-abang dia ada cincin tasbih. Menengok kat leher tu. 8 cincin tasbih dia. Sat-sat zikir, sat-sat zikir, sat-sat zikir. Paling banyak berzikir ni pak. Mai laki nak menikah lagi seorang. Abang nampak pisau ni. Gatai. Jantan tak guna. Dia terbit habis. Tang situ sangkut. Memanglah sangkut. Ustaz sokong belah laki. Bukan saya sokong. Saya sokong kak. Kak tak sayang kan ibadat kak batal dengan sebab tolak. Dengan sebab derhaka, batal segala amalan hanya sebab masalah tu ya. Saya sokong kak, saya sayang dekat kak. Saya tak nak pahala kak hilang dengan sebab akak derhaka pada suami. Bukan saya sokong suami menikah lain. Jangan duk ikut cakap orang yang duk menghasut nama dia netizen. Sayang pahala tu. Duk teruk-teruk puasa habis pahala tu. Dengan sebab syirik, pergi jumpa bomo syirik. Sanggup kau bagi daging apa nama kulit babi bagi laki makan. Memang layak pun. Gatai. Padahal dengan betina tu pun babi. Astaghfirullahalazim. Tudung labuh tu. Itulah dia cabaran. Tang situ yang masalah orang perempuan ni. Hak lain ni insya-Allah kita laki-laki ni kalah. Baik, kemudian
Dan mana-mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu berada dalam kemurkaan Allah. Tu dia. Tak, Ustaz, istimewa sangat ke orang lelaki-lelaki ni Ustaz, sampai kita tarik muka pun tak boleh ni. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, kita ni sebagai suami, nak dapat benda-benda macam ni, kita ni kena buat yang terbaik untuk isteri kita. Sebab tu Allah kata dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, layanlah isteri kamu dengan cara yang baik. Pukul tak pernah, jentik tak pernah, sepak tak pernah, ketuk kepala tak pernah, tengking pun tak pernah. Maka apa sebab isteri nak lawan? Kalau lawan juga memang jahatlah perempuan ni. Kita bagi nafkah cukup, kita bagi makan minum cukup, selesa pakaian, selesa rumah tangga, cantiklah. Ni katil dia pun lapik dengan bata. Tak mau beli katil baru pun kah? Pergi ambil bata mana tu tepi jalan, kutip bola raga motor, buat balik lapik buat kaki katil. Ada tuan-tuan yang beli tilam pun tak mau kat isteri dia. Bukan saya yang bohong. Dia buat balik tilam, orang sedekah kat dia. Orang tu sedekah, mak dia lama sakit. Mak dia sakit, lumpuh atas tilam tu. Mati pun atas tilam tu. Anak dia ambil, pergi sedekah dekat hamba Allah ni. Hamba Allah ni buat balik ke rumah. Hoi, hoi ya hoi. Pergi letak dalam bilik tidur dia, nak tidur dengan isteri dia. Ni cerita betul, saya tak bohong tuan. Bukan saya hina yang sedekah tu. Bukan saya hina hak mati sakit tu. 5-6 tahun punya sakit duk tukar apa semua lampin apa semua duk kencing berak atas tilam tu. Hang bagi dekat orang hamba Allah ni pula buat balik pergi ajak tidur dengan isteri dia. Saya buat tuan, saya kepala angin. Saya ambil lori. Saya masuk dalam rumah dia, bini dia tak ada masa tu. Saya ambil dengan cadar-cadar, dengan tilam-tilam. Saya buh dalam lori, saya bakar buang. Ni yang hang bagi kat isteri hang. Dia menung tengok saya. Dapok dia tuan-tuan, saya heret. Relai tuan-tuan. Dapok jenis apa, Zanusi, menama hak lama, orang tak pakai. Heret-heret relai. Saya campak buang. Hang tak boleh bagi dapok hak elok sikit kepada orang perempuan. Orang perempuan ni dia suka apa? Dia dapok. Nombor 1, kabinet. Masuklah rumah, kabinet dapok dululah. Duk tengok kabinet. Bangga gila. Macam mana Ustaz tahu? Saya tahu di sekolah saya berlatih pondok. Pondok ni kadang-kadang, saya kata okey makcik Leha tukar pondok sana, makcik Nak tukar pondok ni. Tak mau Ustaz, sayang kabinet. Kabinet semua disebut. Kabinet tak habis-habis. Tak percaya tanya isteri tuan-tuan. Nombor 1, kabinet. Nombor 2, dapur. Tambah pula ada pressure cooker, microwave. Dia cukup sayang tuan-tuan lah. Tu saudara abang kat dia lah. Abang nak masak kek, nak masak nasi tu, bangga ya mak. Tak pakai pun tak apa, janji dia nampak je periuk belanga tu. Bukannya pakai pun, pinggan mangkuk pun dia tak pakai. Janji dia boleh tengok sambil masak, sambil duk tengok pinggan dia. Jadilah. Tuan-tuan, kalau kita tahu orang perempuan macam itu, layan dia elok. Sebab tu Nabi kata perempuan ni macam tulang rusuk yang bengkok. Hang nak bagi lurus, dia patah. Hang layan saja bengkok dah. Jangan duk gatal beli pinggan mangkuk tu. Beli pinggan plastik RM2 pun cukup. Tak pakai polystyrene je hang tak payah basuh, pakai buang tu. Kalau orang main rumah kita pakai polystyrene apa masalah, hang tak piara tu, semua polystyrene belakang. Main letak plastik atas kapet dia. Makan lagu tu lagu senang. Tuan-tuan faham tak dia orang perempuan? Kita sebagai suami layan dia. Tak apa, nanti kita pilang kawi, kita beli nah. Dah. Ada suruh pergi makan shell out di rumah. Bentang plastik.
Abang oi, plastik shell out pun habis abang oi. Plastik sampah hitam kan banyak. Jamu itu pun cukup dah. Pun tabuk nasi dah. Yang penting nasi bukan plastik. Awaknya kedekut sangat kita ni. Macam ni kita nak suruh isteri taat pada kita. Bila kita sebagai suami bagi yang terbaik pada dia, maka tidaklah susah bagi dia untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kata dia lagi, maka murkalah Allah Ta'ala, dan di mana-mana perempuan yang keluar daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, niscaya melaknatlah akan dia oleh malaikat sehinggalah kembali ia pulang ke rumahnya. Yang ini daripada hadis Al-Bazzar. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah pada kuliah yang akan datang kalau Allah Ta'ala izinkan, kita akan baca 4 jenis perempuan yang sekarang ini kita duduk dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Duduk bincang Isra' Mi'raj ni. InsyaAllah kita bincang ni. Kalau sempat, kalau ada. Kadang-kadang kita duduk faham Isra' Mi'raj ni Nabi naik buruk. Betul lah. Tapi tang mana hak naik buruk, tang mana yang naik tangga. Tuan-tuan kena belajar. Saya dengar ceramah baru ni kata naik buruk. Mi'raj naik Sabang selalu. Isra' buruk. Mi'raj tang mana hak lain pula. Jadi kita clear. Tapi saya nak cerita yang tu pun patut tak payah cerita lah. Dah selesai lah. Buruk daripada mana ke mana. Daripada mana ke mana naik tangga pula. Lain pula. Patutnya kita cerita tentang pengisian Isra' dan Mi'raj. Tak payah lagi lah. Patut benda tu dah selesai dah. Tapi dia kena ulang balik. Sebab ramai pula yang salah faham tu, insyaAllah. Baik, insyaAllah kita akan tengok 4 kategori perempuan yang menjadi penghuni neraka. Mudah-mudahan orang perempuan, isteri kita, anak-anak kita selamat daripada 4 perangai tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi di kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabari muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.